Okay, and then share screen. Okay, so kita buat ulang kaji lah sikit berkenaan dengan Form 5 ni, yang subjek yang kamu dah belajar dari kelas-kelas yang lepas. Okay, so bab 1 ni berkenaan dengan pengkomputeran. Okay, komputer dan impact. Yang ini cikgu dah suruh kamu hafal. Contoh jenayah cyber, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jenis jenayah cyber dan kamu perlu hafal. Lepas itu kamu kena hafal juga kesan inovasi dalam pengkomputeran dari segi teknologi rangkaian, teknologi storan, sistem pengoperasian, menyumbang kepada kewujudan sistem dalam talian dan juga jenayah cyber. Okey, dia ada 2 kesan, 1 kesan positif. Untuk kesan positif, inovasi dalam teknologi rangkaian, inovasi dalam teknologi storan, inovasi sistem pengoperasian, perkembangan sistem dalam talian. Lepas tu kesan negatifnya of course kita ada jenayah cyber. Okay. Then ada jenis-jenis jenayah cyber. Kamu kena tahu ada 2 jenis jenayah cyber di sini. Yang pertama dari perspektif pengguna persendirian dan institusi. Yang ini kamu perlu tahu apa jenis-jenis jenayah cyber sini. Okay, termasuk penipuan, pembulian, phishing, perjudian dan sebagainya. Lepas tu ada jenayah cyber dari perspektif keselamatan negara. Yang ini pun kamu perlu alert benda ni. Lepas itu etika dalam pengkomputeran. Yang ini etika ni kamu kena hafal apa maksud etika. Yang ini baca. Kita ada panduan etika untuk pengguna komputer. Etika ni kalau kamu buat, kamu tidak akan dikenakan tindakan undang-undang, tetapi kamu dikategorikan sebagai pengguna komputer yang tidak bermoral. Okey. Yang ini ada berapa etika ni? Ada 1 sehingga 10 etika. 10 etika. Lepas itu yang ini pun kamu perlu tahu. Keperluan keselamatan data dalam rangkaian komputer dan langkah keselamatan. Untuk langkah-langkah keselamatan, kamu boleh guna 3 kaedah. 3 kaedah. Kaedah pertama, penyulitan email. Kaedah kedua, 2 pengesahan iaitu double verification. Dan yang ketiga adalah penggunaan kata laluan iaitu password. Lepas itu hari ini kita akan masuk 1.1.4 penyulitan dan nyah sulit data menggunakan Caesar cipher. Apa maksud penyulitan? Penyulitan ialah proses penterjemahan data kepada bentuk kod rahsia yang tidak dapat difahami dan merupakan satu cara yang paling berkesan untuk melindungi data. Ini adalah maksud penyulitan. Kamu ada teks. Contoh kamu ada teks. Kamu nak hantar teks itu kepada pengguna lain. Teks itu sangat pentinglah. Yang mana orang lain tak boleh tahu kandungan teks tersebut. Jadi untuk kamu menghantar teks itu menggunakan internet, kamu kena tukarkan teks tersebut kepada bentuk kod rahsia. Kod rahsia di mana orang lain yang dapat teks itu tidak boleh baca. Pengguna yang mempunyai
kod rahsia itu saja yang boleh buka isi kandungan teks tersebut. Okay, so dia ada dua. Okay, satu adalah encryption dan yang kedua adalah decryption data. Okay, encryption ni adalah proses pengegodan teks daripada plain text kepada bentuk teks cipher. Okay, teks biasa kita panggil sebagai plain text. Teks cipher kita panggil sebagai ciphertext. Yang mana bentuk ciphertext ni orang tidak dapat faham. Okay, decryption pula adalah proses pengekodan daripada teks cipher kepada teks biasa. Dia macam ni lah. Encryption ni proses pengekodan daripada teks biasa kepada teks cipher, manakala decryption ni adalah proses pengekodan teks cipher kepada teks biasa. Jadi kamu kena hafal dia punya inilah dia punya apa ni kita panggil apa ni? Kita panggil sebagai apa-apalah. Okay, encryption dengan decryption. Okay, jenis penyulitan. Okay, jenis penyulitan dia ada dua. Satu penyulitan simetri, symmetric encryption, dan satu lagi penyulitan asimetrik. Okay, asimetrik. Tidak simetri lah. Okay, penyulitan yang tidak simetri. Okay, kedua-duanya sama saja prosesnya. Daripada teks biasa, okay, contoh kamu sebagai pemilik teks tersebut, kamu hantarlah menggunakan komputer, kamu type, "Hai, apa kabar?" Okay, lepas itu, kamu buat encryption. Encryption ni maksudnya daripada penukaran teks biasa kepada teks cipher. Inilah teks cipher yang mana orang lain tidak dapat faham. Dia ada kod begini. Lepas itu dia diterjemahkan lagi kepada teks biasa. Iaitu, "Hai, apa kabar?" Baru penerima itu akan fahamlah. Sama juga dengan tidak simetri ni. Okay. Daripada teks biasa kepada teks cipher, lepas tu teks biasa lagi. Apa dia punya perbezaan antara simetri dengan tidak simetri? Iaitu perbezaannya adalah simetri ni dia menggunakan kunci yang sama. Nampak ni? Nampak? Ini kunci yang sama. Kunci yang sama. Okey? Kunci security yang sama. Manakala untuk asimetrik, tidak simetri, dia menggunakan kunci yang berbeza. Itu saja dia punya itulah dia punya perbezaan. Okey? Simetri ni dia menggunakan kunci yang sama, manakala asimetrik ni dia menggunakan kunci yang berbeza tapi kaedahnya sama. Okay, jadi maksudnya di sini penyulitan tidak simetri ni dia lebih secure lah, sebab penggodam ataupun hackers kita panggil, dia kalau dia boleh dia ada kunci yang pertama ni, tapi dia tak boleh buka kunci yang kedua sebab dia tidak ada kunci yang kedua. Okay, melainkan kalau dia ada dua-dua kunci ni, baru dia boleh godam kamu punya teks yang penting. Okay, so Caesar cipher. Ini Caesar cipher merupakan cipher penggantian, substitution, iaitu setiap huruf teks biasa digantikan dengan huruf yang sepadan dengan huruf dalam abjad A hingga Z. Okay, formula matematiknya ini. Ini formula matematiknya. Okay, so ini tak penting sangatlah ni. Tapi kaedah menggunakan Caesar cipher ni kamu kena tahulah. Okay, dia senang saja. Okay, dia senang saja. Okay, di sini cikgu bagi contoh. Contoh satu menerangkan kaedah untuk melakukan encryption terhadap teks biasa. Diberi nilai anjakan adalah 3. Okay, nilai anjakannya ialah 3. Ini encryption. Encryption adalah bahasa yang kita faham. Jadi ini kita panggil sebagai plain text. Okey, ini plain text. Plain text iaitu
teks biasa. Lepas itu kita akan tukarkan dia kepada bentuk Ciptex. Ciptex. Okey. Ciptex. Macam mana? Ciptex. Macam mana kita akan menggunakan kaedah, inilah kaedah encryption ni. Okey. Okey, senang saja, diberi anjakan 3. Okey. Dia bermula daripada I. Okey, I. Dia bermula daripada I di sini. Okey, I. Lepas itu kamu kira ini 1, ini 2, ini 3. Jadi F ini akan jadi I ini akan jadi H. Ini akan jadi H. Sorry ya. Tak boleh. Tak boleh dia tu padam. Hai, kejap buka keropok untuk anak dulu pergi main jauh-jauh. Okey, jadi ini akan jawapannya akan jadi hash lah. Ni I. Okey. Okey, Q pula. Okey, Q pula mana Q? Ni Q kan? Ni Q. Okey, anjakannya 3 jadi 1, 2, 3. Jadi jawapannya adalah T. Kenapa? Ni. Oh, sorry, N. Alah, N. Sekejap. Inilah ni. Okey, N. N mana N? Okey, ini N. Okey, ini N. Okey, dia 1, 2, 3. Jadi jawapannya adalah Q. Q dan seterusnya lah. Dia macam tu. Okay. So kalau kamu diberikan plain text, kamu tukar kepada bentuk Ciptex, kamu perlu buat anjakan. Okay. Anjakannya adalah 3. So inilah jawapannya. Okay, ini jawapannya. Kalau dalam ujian, better kamu buat cara beginilah. Teks biasa kepada teks cipher. Kamu anjakkan dia. Okay. Okay, lepas tu daripada Ciptex. Okay, daripada Ciptex kepada bentuk plain text. Ini terbalik lagi. Tadi plain text kepada Ciptex. Sekarang ni Ciptex kepada plain text. Untuk buat ini kamu kena tolak anjakan. Tadi ni tambah. Sekarang ni kamu tolakkan anjakan tersebut. So contoh inilah. Contoh kamu diberi kod Ciptex ni. Kamu kena tolak anjakan sebanyak 3. Sebab dalam soalan dia akan bagi tahu kamu tu anjakannya berapa. Okay. So N. Okay, N. Kamu tengok di sini. Okay, ini N. Kamu kena tolak. Okay, jadi 1, 2, 3. Jadi jawapannya adalah K. K sini. So O lagi. Kita buat O. Okay, 1, 2, 3. Jadi jawapannya adalah L. Sorry. Aduh, R. R ni. Okay, R. Okay, R ni sini. 1, 2, 3. So, jawapannya adalah O. Begitulah seterusnya. Senang saja kan? So, dalam ujian nanti kamu buatlah begini. Dia punya kaedah penyelesaiannya. Begini. Kamu tulis saja huruf A hingga Z. Huruf A hingga Z. Begitu, okay? Jadi senanglah kamu nak buat anjakan sebab selalu pelajar akan buat kesilapan di sini. Dia akan buat kesilapan. Careless mistake. So better kamu buat beginilah. Okay, so seterusnya. Okay, implikasi sosial hasil penggodaman dan cetak rompak perisian. So soalan ini ada juga keluar. Apa maksud cetak rompak? Apa maksud penggodaman? Okay.
cetak rompak ialah pencabulan hak cipta, cetak rompak atau pencabulan hak cipta ialah perbuatan menyalin semula, menerbitkan atau menggunakan bahan bercetak atau bahan rakaman digital seperti video dan perisian komputer yang dilakukan tanpa kebenaran pemegang hak cipta bagi harta intelek tersebut dengan matlamat mengaut keuntungan. Okay? Untuk ini, kamu hafal ini saja. Okay, cetak rompak daripada cetak rompak sini sehingga sini. Cukup. Tak seperti ini tak payah. Okay? Cetak rompak ialah pencabulan hak cipta. Cetak rompak atau pencabulan hak cipta ialah perbuatan menyalin semula, menerbitkan atau menggunakan bahan bercetak atau bahan rakaman digital. Okay, cukup. Okay, penggodaman pula hackers ialah penjenayah cyber yang bertindak memintas komunikasi rangkaian bagi memperoleh data penting pengguna untuk dieksploitasikan. Yang ini kamu kena hafal lah. Okay. Okay, sains komputer ni sama juga seperti sejarah ni. Kamu kena hafal dia punya dia punya definisi ni. Definisi. So, cetak rompak dengan penggodam ni, dia jatuh di bawah kesalahan Akta Hak Cipta 1987, Pindaan 1997 dan Akta Jenayah Komputer 1996. Soalan ni pun ada pernah keluar. Okay? Cetak rompak dengan hackers, dia jatuh di bawah kesalahan apa? Hukuman apa? Okey, ini Akta Hak Cipta 1987, Pindaan 1997 dan Akta Jenayah Komputer 1996. Okey, dua undang-undang ni kamu kena tahulah. Okey, ini selalunya lawyer-lawyer ni dia kena hafal akta-akta ni segala. Yang ini implikasi daripada aktiviti penggodaman dan cetak rompak. Okey, dia ada 1 2 3 4 5 implikasi. Okay. 1, cetak rompak boleh mengancam industri kreatif dan perisian negara, hilangnya keyakinan pelabur kepada negara, menjejaskan kestabilan ekonomi negara, pengeluaran produk asli berkurang dan wujud pengangguran dalam industri kreatif dan perisian. Yang ini, soalan ni, cikgu cakap dengan kamu, sangat famous. This is very famous question, okay? So, untuk ini, cikgu nak kamu hafal 3 ini saja. Termasuk penerangan. Cikgu dah pilih yang senang. Okey. Jadi cetak rompak mengancam industri kreatif dan perisian negara. 1 markah. Kegiatan cetak rompak akan merugikan pihak pemilik karya asli dan pengeluaran yang sah. Ini 1 markah. Okey. So contohlah soalan kan keluar. Terangkan implikasi hasil daripada aktiviti penggodaman dan cetak rompak. So, kamu akan jawab cetak rompak mengancam industri kreatif dan perisian negara 1 markah dan penerangannya. Kegiatan cetak rompak akan merugikan pihak pemilik karya asli dan pengeluar yang sah 1 markah. Jadi di sini kamu akan dapat 2 markah. So, 1 lagi pengeluaran produk asli berkurang, ini 1 markah. Kualiti produk cetak rompak yang rendah akan memberikan kesan kepada barangan asli dan seterusnya akan menjejaskan pengeluaran produk asli. Okey, ini 1 markah lagi. Jadi, di sini kamu akan dapat 1, 2, 3, 4. 4 markah. Selalunya soalan ini akan beri kamu 4 markah. Okey, so in case ini adalah bonus mark. Yang ini cikgu pun galakkan untuk pelajar hafal. Okay, menjejaskan kestabilan ekonomi negara 1 markah. Jenayah cetak rompak turut menjejaskan ekonomi negara apabila masyarakat mengalih perhatian dengan membeli barangan cetak rompak. Ini 1 markah. So kamu akan dapat 2 markah di sini. Okay. So untuk hari ini itu sahaja penerangan cikgu. So cikgu ada 1 lagi buku. Buku yang mana buku tersebut adalah buku apa tu Buku apa ni? Buku ringkasan. Buku ringkasan untuk buku teks. Buku ringkasan untuk buku teks. So nanti cikgu akan print out untuk kamu lah. Cikgu suka sebab dia very colorful. Okay.
sangat colourful. Cikgu suka. Nanti cikgu akan bagi dengan kamu, cikgu akan print free saja untuk kamu. Okey? Free. So, Makasih, hari cikgu. kamu ada tu sama. Kamu ada buku pointer kan? Ada Okay, cikgu. buku pointer. So, cikgu nak kamu buat muka surat. Ni PBD markah PBD kamu. Markah PBD. Daniel, tolong. My God. Tengok cikgu. Ni rumah kau banjir ni. Nanti kamu bincang. Okay, buku pointer ni cikgu nak kamu buat muka surat 8 dengan 9. Okay, 8 dengan 9. So, sepatutnya untuk PBD kamu dah siap muka surat 3 hingga 9. Okay? 3 hingga 9. Okay, cikgu. Ni untuk markah PBD kamu sebab cikgu kena masukkan markah. Di situlah cikgu boleh bagi kamu sama ada kamu TP 5 atau TP 6. Selalunya cikgu akan bagi TP 5 atau TP 6. 4, 5 ataupun 6. Tak pernah cikgu bagi rendah daripada 3 lah. Okay, so harap nanti bila kita berjumpa bulan 4 nanti, cikgu harap kamu bawa buku pointer ni dan juga dia punya latihan yang kamu dah siap dan juga buku teks kamu. Apa dia? Siap sudah semua kalau sampai. Kalau siap sudah, alhamdulillah. Cikgu harap kamu siap lah. Takut nanti kalau pemantau datang tiba-tiba dia cek buku PBD pelajar, inilah evidence kamu. Okay? Kerja kursus yuk. Kerja kursus. Kerja khusus? Nanti buka sekolah baru sambung. Ya, buka sekolah nantilah baru sambung. Siap sudah laporan kamu actually. Tapi cikgu malas lah nak kasih terang dekat Google Meet ni. Sebab mesti akan ada yang tertinggal. Tunggu buka sekolah lain senang cikgu. Itu je lah. Buka sekolah lah. Sekejap je tu siap insyaAllah. Sebab form 5 hari tu cikgu buat dalam 2 bulan. Siap? 2 bulan siap. Okay, ya, siap. 2 bulan siap. Walaupun kita diberi masa selama 6 bulan. Tapi insyaAllah kita boleh siap. Harap-harap tiada sudahlah PKP ni kan. Harap boleh siap lah. InsyaAllah. Sejarah dari kerja khusus kah? InsyaAllah. Ya, kerja khusus untuk tingkatan 5 sangat senang. Senang saja. Ada apa-apa cikgu yang kerja khusus? Kerja khusus kamu kena buat sistem, Dek. Ada cikgu yang subjek apa-apa yang ada? Untuk kamu punya tu form 4? Yep. Form 5. Form 5 setiap apa tu lupa. Mata pelajaran. Setiap elektif memang akan ada kerja khusus. Yang cikgu tahu. Setiap elektif. Sebab itu elektif sangat susah untuk pelajar gagal. Sejarah? Sejarah macam tidak. Sejarah sebab dia kelas. Jadi sains komputer memang adalah, of course. Okay, so nanti habis kelas, masa masuk kelas tu, kelas yang pertama tu, cikgu nak kamu bawa buku juga walaupun kita buat kerja khusus, tetap bawa buku. Okay, cikgu. Bawa buku. Ingat, jangan cikgu tak nak ada alasan kenapa tak bawa buku. Cikgu cakap buat kerja khusus hari ni. Tidak. Tetap juga bawa. Cikgu. Okay, so first day tu nanti kita terus pulun kerja khusus lah. InsyaAllah boleh siap. Okay, so ada apa-apa soalan lagi? Tiada. Tidak? Okay. Itu sajalah. Ya itu sajalah. Okay, bye. Jangan lupa buat kerja. Oke, cikgu. Right away buat